Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati binti Sofyan 046599. InsyaAllah saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang perbezaan politik Islam dan Barat. Mutakhir ini banyak perkembangan yang berlaku sama ada di dalam maupun di luar negara telah menggugat kedudukan para pemerintah. Ia juga sekaligus telah membuka mata banyak pihak bahawa ada sesuatu yang tidak kena telah berlaku atau sedang berlaku dengan sistem pemerintahan yang ada pada hari ini. Walaupun terdapat banyak pandangan pro dan kontra dengan apa yang berlaku, namun yang pasti ia telah muncul satu kesedaran politik di kalangan rakyat di belahan dunia bahawa terdapat begitu banyak kepincangan dengan individu atau sistem yang menguruskan mereka. Kesedaran politik yang dimaksudkan ialah usaha manusia untuk memahami bagaimana urusan mereka harus dipelihara. Walaupun menyedari wujudnya perbezaan di antara politik Islam dan politik Barat, namun sebahagian umat Islam masih keliru dalam memahami perbezaan utama kedua-dua aliran politik ini. Jadi, elok kita tahu dahulu berkaitan definisi politik Islam dan Barat. Baiklah, kita masuk pada definisi politik. Perkataan politik berasal daripada istilah Yunani iaitu polis yang membawa maksud negara bandar. Aristotle merupakan orang yang pertama yang memperkenalkan istilah ini ke dunia ilmu menerusi bukunya Politics yang ditulis lebih kurang pada tahun 300 sebelum Masihi. Justru itu, menurut Aristotle, tugas-tugas ilmu politik ialah untuk menilai dan memeriksa polis atau negara bandar. Lantaran itu adalah wajar jika dikatakan politik adalah berhubung dengan kehidupan di dalam negara bandar. Di dalam konteks hari ini, negara bandar dapatlah diumpamakan seperti mana kedudukan sebuah negara moden. Menurut salah seorang sarjana sains politik, mendefinisikan politik sebagai pengagihan nilai dalam masyarakat oleh pihak yang berkuasa. Manakala dalam bahasa Arab disebut sebagai siasah. Abdul Wahab Khalaf mentarifkan siasah ataupun politik sebagai menjalankan pentadbiran awam mengikut batas-batas syariat di dalam sesebuah negara bagi menjamin kepentingan rakyat dan menolak segala keburukan dalam kalangan masyarakat. Manakala Ibnu Qayyim pula mendefinisikan politik sebagai cara untuk mencapai keadilan di dalam sesebuah masyarakat. Baiklah, seterusnya kita masuk pada definisi politik Islam. Politik Islam sering dikenali sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah, fi as-siyasah asy-syar'iyyah, al-ahkam as-sultaniyah dan lain-lain lagi. Dari sudut pandang Islam, politik ialah menjaga urusan umat di dalam dan di luar negara dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam. As-siyasah asy-syar'iyyah tidak hanya terhad kepada apa yang disebut oleh syarak, tetapi disyaratkan agar tidak menyalahi nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kaedah-kaedah syarak serta dasar-dasar amnya. Manakala definisi politik Barat pula lebih menekankan kepada ideologi sekularisme yang menjadi asas kepada kepimpinan berfikir mereka. Dalam pandangan Barat, akal berhak menetapkan nilai-nilai moral dan kehendak manusia yang menguasai dan mengarahkan pemikiran untuk meraih kebenaran dan kebahagiaan. Nilai moral yang ditentukan melalui proses inilah yang menjadi punjang politik Barat. Dapat disimpulkan di sini sama ada Islam ataupun Barat meletakkan negara sebagai subjek utama untuk mendefinisikan politik. Apa yang berbeza ialah rujukan dan pelaksanaannya dalam sesebuah negara adalah menurut perspektif dan pemikiran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung mengenai sejarah politik, iaitu antara sejarah politik dalam Islam dan juga sejarah politik Barat. Baik, pengenalan bagi sejarah politik. Sejarah adalah kisah atau cerita yang berhubungan dengan kejadian masa lalu ataupun mengenai sesuatu perkara yang telah berlaku. Melalui sejarah ini, kita boleh melihat bagaimana perkembangan antara sistem politik Islam dan juga perkembangan sistem politik Barat. Baik, kita sambung mengenai sejarah politik dalam Islam. Berbicara tentang sejarah politik dalam Islam, kita perlu lihat melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran mempunyai prinsip-prinsip politik yang berbentuk keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajipan, amar ma'ruf dan nahi munkar, kejujuran dan penegakan hukum. Selain itu, praktik politik Nabi Muhammad SAW juga menjadi sunnah dalam tujuan untuk memimpin pemerintahan Islam. Melalui dua sumber itu, ia adalah dokumen yang menyajikan bagaimana Nabi dan Khulafaur Rasyidin melakukan politik pemerintahan di dalam sejarah Islam. Seterusnya kita boleh melihat melalui sejarah politik pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, iaitu menyebarkan amar ma'ruf dan nahi munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kerana itu, pemerintahan Islam sejak dari masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 Masihi
hingga ke Khulafa'i Ar-Rasyidin yang berakhir pada sekitar 656 Masihi, yang menunjukkan sebuah keupayaan dan menegakkan kebajikan di muka bumi. Jadi sepanjang Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Madinah, baginda telah menunjukkan contoh yang baik dengan menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan akhlak yang baik kepada rakyat baginda. Itulah sebabnya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh 4 khalifah yang utama atau Khulafa'i Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika pemerintahan oleh Khulafa'i Ar-Rasyidin, pemerintahan Islam mengalami pasang surut. Demikian juga sejarah Islam mengalami kebangkitan dan juga kejatuhan. Dari sejarah itu menunjukkan bahawa pemerintahan yang mementingkan nilai akhlak yang baik akan memperolehi kejayaan. Seterusnya kita masuk sejarah politik barat. Zaman Grik selalu diagungkan sebagai sumber ketamadunan dan sivil bagi dunia Eropah. Yang paling awal muncul falsafah siasah dan gerakan kemanusiaan menerusi ahli falsafah Grik seperti Socrates, Plato dan juga Aristotle. Tetapi falsafah politik mereka dikatakan terlalu ideal atau sukar dicapai. Dalam realiti seperti idea Plato tentang Madinah Al-Fadilah yang tidak wujud dalam sejarah sama ada abad dahulu ataupun sekarang. Pada abad pertengahan, Eropah juga masih belum mengenali bentuk pemerintahan, kebangsaan dan parlimen dalam konteks kefahaman seperti kerajaan kebangsaan yang wujud hari ini. Pada zaman moden ini berlaku perubahan pada kurun ke-18 Masihi dengan timbulnya semangat perkauman atau nasionalis kaumiah di Eropah. Dari sinilah sesetengah pemikir politik mengatakan atau mengandaikan bermulanya kerajaan dan kehidupan berparlimen di Eropah. Tamadun barat ini dibentuk daripada akidah, corak pemikiran, falsafah, sistem politik dan ekonomi, ilmu-ilmu tabi'i, kemasyarakatan dan teknologi. Ia juga dibentuk di atas kemajuan ilmu kemanusiaan, sains dan teknik yang melahirkan suatu corak tamadun yang tersendiri. Seterusnya kita sambung mengenai tujuan politik, iaitu tujuan politik dalam Islam dan juga tujuan politik barat. Bagi setiap sistem atau organisasi, pastinya akan ada tujuan atau matlamatnya. Tujuan adalah bagi mencapai sesuatu matlamat. Tujuan politik dalam Islam. Bagi perspektif Islam, politik bertujuan untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Ia juga bertujuan melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih selain menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Politik dalam Islam juga menitik beratkan jagaan terhadap perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam turut terkandung dalam agenda politik Islam. Baik, tujuan politik barat. Politik barat mempunyai satu matlamat, iaitu kuasa. Dengan kuasa, mereka yakin dapat mengatur hidup manusia mengikut lunas-lunas ideologi yang mereka yakin. Kapitalis dahagakan kuasa untuk mengamalkan cara hidup kapitalis. Pemuja faham sosialis inginkan kuasa untuk menyusun masyarakat berdasarkan cara hidup sosialis. Tetapi Islam tidak menganggap kuasa sebagai satu-satunya jalan untuk menegakkan cara hidup Islam. Artinya pejuang Islam tidak perlu mencontohi pejuang nasionalis, kapitalis, sosialis, komunis yang menganggap kuasa adalah penentu segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amilah Syahirah binti Ayub 046548. Seterusnya kita masuk kepada ideologi politik Islam dan Barat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ideologi? Ideologi adalah idea atau gagasan. Ideologi yang diamalkan dalam politik Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber ini merupakan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemacu umat Islam dalam membina undang-undang dan menuju ke landasan yang benar membuktikan bahawa politik dan Islam tidak diasingkan. Manakala sistem politik barat pula mengasingkan agama daripada politik. Dalam hal ini, segala keputusan yang dibuat adalah berlandaskan fikiran manusia yang dangkal dan cetek serta dipengaruhi oleh hawa nafsu. Keputusan yang dibuat berdasarkan perkara-perkara inilah yang melanggar nilai-nilai agama dan terjadinya penghalalan minuman-minuman memabukkan, berjudi, homoseksual dan riba. Pengasingan agama dan politik yang diamalkan oleh barat inilah yang membezakannya dengan politik Islam. Malahan sesetengah ideologi yang diamalkan tidak mengambil kira hak insan dan ada juga fahaman mereka yang mentadbir dengan menggunakan kekerasan bagi membangun dan memajukan negara dan matlamatnya menghalalkan apa jua cara asalkan mereka dapat mencapai hasrat yang diingini. Antara ideologi yang digunakan oleh barat seperti liberalism, komunism, feminism,
kapitalisme, demokrasi dan sebagainya. Masuk kepada prinsip-prinsip pemerintahan Islam dan Barat. Yang pertama, prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Sebagai sebuah institusi yang terpenting bagi umat Islam, sistem politik negara Islam mempunyai dasar dan prinsipnya yang tersendiri. Prinsip inilah yang menjadikan sistem politik Islam memiliki kekuatan asas kerana prinsip tersebut tidak berubah-ubah walaupun berlaku perubahan dalam masyarakat. Di antara prinsip pemerintahan Islam ialah yang pertama, kedaulatan undang-undang Islam. Prinsip ini bermaksud syariah Islamiah menjadi undang-undang tertinggi dan rujukan utama dalam urusan pentadbiran negara. Seterusnya, prinsip kedua iaitu keadilan, yakni hak persamaan dan kebebasan. Keadilan menjamin dan melindungi hak-hak warga negara Islam dan bukan Islam dalam berbagai aspek seperti perundangan, pendidikan, politik, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Asas ini amat penting sekali kerana menurut Ibn Khaldun, kezaliman akan mendedahkan negara kepada keruntuhan dan kemusnahan akibat penindasan, pencerobohan, diskriminasi, pencabulan hak kebebasan atau hak bersuara dan berpendapat. Di antara ayat Al-Quran yang merumuskan prinsip keadilan ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, dan jika kamu menjatuhkan keputusan kepada orang ramai, maka putuskanlah dengan adil. Yang ketiga, prinsip syura. Syura bermaksud menggunakan saluran perbincangan melibatkan berbagai pihak tertentu yang memiliki kepakaran dalam membuat sesuatu keputusan. Prinsip ini amat wajar dan penting sekali kerana dapat mengelakkan daripada pemikiran secara kuku besi atau hanya mengikut pendapat satu pihak sahaja. Prinsip yang keempat iaitu amanah. Ia bermaksud melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin tanpa khianat dan menyeleweng. Menurut Ibn Taymiyah, dasar amanah ini amat penting kerana dapat menjamin pihak berkuasa benar-benar menjalankan siasat yang adil, berpegang kepada sistem dan peraturan etika dan nilai yang mulia. Seterusnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pemerintahan Barat. Menurut C.A. Leeds 1968 bahawa dalam membentuk satu pentadbiran di Barat dan juga kawasan Eropah, satu penggubalan perlembagaan adalah model asas dalam pemerintahan dan juga pentadbiran. Perlembagaan ini menjadi satu rujukan kepada mereka dalam menyelesaikan pelbagai perkara demi keharmonian rakyat. Di sini jelas kelihatan bahawa perbezaan yang jelas dalam dua sistem pemerintahan ini. Antara contoh prinsip pemerintahan Barat ialah yang pertama, republik. Ketua negara kerajaan yang bercorak republik adalah presiden. Jawatan presiden bukan diwarisi seperti dalam sistem monarki, tetapi dipilih oleh rakyat jelata. Ketua republik tidak memegang jawatan tersebut seumur hidup. Beliau hanya memegang jawatan itu seperti mana yang ditetapkan oleh perlembagaan. Yang kedua, monarki. Monarki adalah sebuah kerajaan yang diketuai oleh raja. Corak pemerintahan jenis ini sudah lama diperkenalkan, namun demikian corak pemerintahan ini agak berkurangan kini dan hanya sebilangan negara yang mengamalkan corak pemerintahan ini iaitu Arab Saudi, Brunei Darussalam dan beberapa buah negara di Asia Barat. Yang ketiga iaitu autokrasi. Sistem pemerintahan autokrasi adalah disifatkan sebagai pemerintahan oleh seseorang atau satu parti. Ia dapat disifatkan dengan melihat pengumpulan kuasa dalam satu pusat, iaitu sama ada seseorang atau satu organisasi atau satu kumpulan kuasa. Kesimpulannya, kita dapat lihat politik Islam sangat berbeza dengan politik Barat. Dapat difahami di sini, Islam berteraskan kepada agama, berbeza dengan politik Barat yang menyifatkan agama tidak boleh dimasukkan ke dalam sistem politik. Perkara ini sangat membahayakan manusia apabila Barat menjadi kuasa besar dunia dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhannya daripada pelbagai agama. Amat malang sekali apabila dalam kalangan umat Islam ada yang terpengaruh dengannya kerana kejahilan atau mencari jalan mudah untuk bebas dari belenggu politik yang mempunyai dasar dan pegangannya tersendiri. Antaranya seperti pengaruh sekularisme yang masih menebal sehingga ke hari ini di Malaysia. Buktinya dengan kewujudan dualisme perundangan iaitu mahkamah sivil dan syariah serta dualisme aliran pendidikan iaitu seperti sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.